Okay, boleh start Cik Ozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam UTM Sanjungan Bangsa. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini dalam program siri ISIS JPNCAA bilangan 6 iaitu sesi perkongsian ilmu dengan tajuk My Soul, My UTM. Jadi bagi memberkati majlis, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah. Terlebih dahulu, saya mewakili Jabatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa mengalu-alukan Encik Muhammad Fauzi bin Abdul Rahman, Timbalan Pendaftar Pejabat TNC Akademik dan Antarabangsa UTM Johor Bahru yang dapat hadir dan bersama kita dalam menjayakan program pada petang ini. InsyaAllah. Jadi, bagi meneruskan majlis, izinkan saya untuk membaca sedikit biodata Encik Muhammad Fauzi. Encik Muhammad Fauzi bin Abdul Rahman dilahirkan pada 12 hari bulan Julai 1966 di Batu Tinggi, Kok Lanas, Kota Baru, Kelantan dan menetap di Taman Mutiara Rini Skudai. Telah mendirikan rumah tangga bersama Puan Rafidah binti Abu Naim yang merupakan seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Taman Mutiara Rini dan mempunyai 5 orang cahaya mata iaitu 4 lelaki dan seorang perempuan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Banggul Saman, Keterih, Kota Baru, Kelantan pada tahun 1973 hingga 1978. Kemudian ke Sekolah Menengah Keterih, Kota Baru, Kelantan pada tahun 1979 hingga 1983. Dan pada tahun 1984 di Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Seterusnya melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1984 hingga 1989 dan berjaya memiliki ijazah pengurusan harta benda Tanah. dan harta benda dan penilaian dengan kepujian kelas kedua. Mempunyai pengalaman kerja yang luas seperti latihan praktikal di Majlis Perbandaran Kota Baru, Kelantan, Jabatan Hasil Daerah, Majlis Daerah Kota Baru Keterih, Kelantan. Sebagai penolong pengurus di Denso Food Sendirian Berhad di Kota Baru, Kelantan dan juga di Pasar Ibu Sendirian Berhad di Pasir Gudang, Johor. Pernah juga bekerja di Singapura pada tahun 1991 sehingga 1992 di Hong Kong Tate Works Singapore Private Limited sebagai penolong jurutera dan mula berkhidmat di UTM Johor Bahru pada 1 Jun 1992 sebagai penolong pendaftar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Pejabat Harta Bina UTM dan pada tahun 2002 pada Pusat Pengurusan Pendidikan RMC pada tahun 2012 sehingga 2014. Menjawat sebagai timbalan pendaftar bermula pada tahun 2014 semasa di Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui F3 dan ke Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan dan Tenaga FKT pada tahun 2015 dan sekarang di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Baiklah para hadirin sekalian, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Fauzi bin Abdul Rahman bagi meneruskan sesi perkongsian ilmu My Soul, My UTM
Dan sebelum itu, jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, bolehlah ditulis di ruangan chat atau komen dan saya akan membacanya pada sesi Q&A nanti. Serta jangan lupa untuk mengisi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada link yang akan diberikan nanti di ruangan chat atau komen. Baiklah, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Fauzi bin Abdul Rahman untuk berkongsi ilmu pada petang ini. Dipersilakan Encik Fauzi. Okey, terima kasih kepada juruacara kita yang setia dengan siri ISIS ini dari sehinggalah kepada siri ISIS TNCAA yang ke-6 ini. So alhamdulillah, syukur kepada Alhamdulillah. Allah SWT. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua kepada lebih-lebih lagi kepada tim di bawah jabatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang mana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada petang ini sebagai satu perkongsian ilmu yang saya pilih sendiri, tajuknya My Soul, My Community, yang My UTM, dan saya merasakan ini satu yang begitu berat untuk saya bawa, tetapi ini adalah amanah yang saya pikul yang perlu saya kongsikan bersama-sama dengan masyarakat UTM dan juga semua yang berada di luar sana. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah melayari Webex pejabat TNCA dan juga Facebook untuk sama-sama berkongsi dengan saya pada petang ini. Suara dia tak dengar. Tak dengar? Encik Fauzi suara tu tak dengar? Suara tak dengar Dengar dah? Okey, Cik Fauzi dengar. Dengar. Okey. Okey, alright. So alhamdulillah Tak dengar Cik Fauzi. okey, dengar tak? Okey. Okey, ada. Kenapa tak dengar Cik Fauzi? Balik. Okey. Dengar dah? Okey. Nanti saya kena tanya anak saya sekejap ni. Okey ni, yang ni okey. Ini okey, tapi slide saya tak jalan apabila. Okey. So dengar ya? Halo? Okey. Okey, dan saya minta maaf di atas masalah teknikal yang saya hadapi sekejap tadi. Tak apa. So alhamdulillah sekarang ni telah dapat berjalan dengan lancar. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya berkongsilah sebagai satu tanggungjawab, satu amanah yang saya pasti yang telah saya terima daripada yang berbahagia Tan Sri Datuk Ainuddin Wahid, yang mana saya meletakkan tajuk ini untuk saya kongsi bersama di dalam perkongsian ISIS ini. So untuk makluman semua, mengapa saya pilih My Soul, My UTM? Memang begitu berat untuk saya dan saya cuba mencari dalam kamus bahasa yang mana My Soul ini merupakan roh, jiwa yang berjiwa dan yang mengusik jiwa. Ini merupakan sesuatu yang saya rasa UTM adalah sebahagian daripada hidup saya, kerana saya bermula daripada berumur 18 tahun sehingga kini saya hampir separuh daripada usia saya berada di kampus ini bersama-sama dengan UTM. Dan juga seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, tarikh yang dikeluarkan oleh Kamus Koalisikan menyatakan yang taksiran pertama adalah jiwa, tapi yang kedua adalah semangat atas sebahagian manusia yang tidak penting, tapi kepribadian manusia, akal dan kehendak dan emosi
yang dianggap sebagai entiti yang bertahan hidup selepas fenomena atau kata sifat berkaitan dengan kematian. Sebab berarti saya melihat dalam usia saya yang sekarang ni telah 55 tahun dan kita tahu usia kita bukannya panjang lagi, yang mana saya merasakan dengan peluang yang diberi kepada saya untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu ini untuk saya memberi pandangan saya, memberi apa yang saya rasa dan apa yang mengusik jiwa saya. Dan di sini saya merasakan saya adalah memang insan-insan kecil, walau bagaimanapun seperti mana kita tahu pada dulu kalanya semasa Nabi Musa dibakar oleh Namrud, yang mana sekecil-kecil burung yang orang kata membantu untuk memadamkan api tersebut. Dan saya adalah insan kecil pada hari ini untuk berkongsi dengan satu organisasi, satu wadah yang begitu besar yang ada dimiliki oleh UTM itu sendiri, dan saya sebagai insan ini hanya ingin mengungsi sedikit apa yang saya rasa, apa yang saya tahu dari sebenarnya pengalaman saya sebagai seorang pelajar di Universiti Teknologi Malaysia dan seterusnya bekerja dengan Universiti Teknologi Malaysia sehingga kini. Dan untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah jenis UTM yang begitu saya rasa begitu gah, begitu agung dan begitu orang kata bukan senang untuk mewujudkan sesuatu yang mana kita tahu tidak lain tidak bukan ada seorang pendokong yang telah mengusik jiwa saya, yang telah meniup roh kehidupan saya, yang mana sebagai insan kerdil di kampung, di sekolah Banggul Saman yang masa dulunya air batu pun tak dapat, tak sampai, dan telah dilahirkan semula pada tahun 1984 di UTM. Yang mana roh saya sebenarnya, jiwa saya ada, masa datang UTM tu saya merupakan yang tidak mempunyai roh, yang tak punya jiwa, yang tidak mempunyai apa-apa. Yang saya tahu, saya adalah insan yang kerdil, insan yang penuh dengan kemiskinan, ilmunya, segi percakapannya, dan juga di segi sahsiahnya. So, Alhamdulillah. Dan saya merasakan, saya meletakkan my soul, my community di my UTM ini. Saya melihat inilah permulaan saya di kehidupan saya di alam maya ini. Dan seperti mana yang tertera di sini, kita melihat sejarah-sejarahnya. Saya tak ingin panjang lebar dengan perkara ini. Kita pergi pada ini. Saya merasa satu kesyukuran. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya diketemukan dengan insan-insan yang saya kira begitu besar, begitu berjiwa besar, begitu mempunyai kepakarannya, mempunyai intelektualnya, dan Alhamdulillah saya dapat bernaung dengan insan-insan yang saya anggap mereka ini adalah pejuang-pejuang UTM yang meneruskan sustainability-nya dan yang meneruskan agenda-agenda yang tak akan luput di zaman dan tidak akan habis sehinggalah ke nafas yang terakhir. Dan di sini saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri Datuk Ainuddin Wahid memang begitu lama dia sebagai Naib Chancellor, dan sebelum itu merupakan pengetua maktab pada tahun 1969. Setelah beberapa bulan berlakunya peristiwa 13 Mei, yang mana yang berbahagia Profesor Tan Sri Ainuddin Wahid telah dikurniakan sebagai pengetua kolej di Maktab Teknikal Kolej Kuala Lumpur, yang mana pada tahun 1994 saya bertemu muka dengan pakcik yang berpakaian baju t-shirt pakoda dengan kain plekat di Masjid UTM Kuala Lumpur, iaitu Jalan Geni. Dan saya tak sangka dia merupakan insan yang begitu besar, insan yang begitu, orang kata, susah nak digambarkan dengan kata-kata, yang begitu
humble dan yang begitu mesra dengan mahasiswa-mahasiswa dan juga pelajar seperti saya. Dan seterusnya, di sini saya ingin berkongsi sedikit dengan yang lain-lain, tapi saya lebih fokus kepada yang berbahagia Tan Sri, Datuk Tan Sri Ainuddin Wahid. Yang mana kita tahu dia merupakan pengasas utama UTM. Dan dia telah melahirkan insan-insan yang berjiwa besar yang saya merasakan merupakan anak didik mereka yang telah dijayakan dengan satu falsafah yang begitu kuat. Seperti mana yang kita lihat sekarang ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Zaini Ucan yang telah memegang tampuk pemerintahan UTM ataupun pentadbiran UTM pada 2008 hingga 2012. Dan seterusnya Datuk Dr. Wahid Umar yang bermula daripada 2013 hingga 2022. Dan seterusnya, Profesor Datuk Tan Sri Ahmad Fauzi yang mana mereka-mereka ini adalah insan-insan besar semasa pengajian saya di kampus, yang mana mereka ini mempunyai kewibawaan, kepatihan bercakap, mempunyai intelijen yang kuat. Saya adalah merupakan salah seorang insan yang istimewa lah, yang cakapnya gagah, yang begitu takut dengan suasana di dalam kampus yang penuh dengan orang kata kemiskinan. Tapi alhamdulillah, saya semasa tahun 1984 adalah merupakan salah seorang pelajar yang dirujuk kepada unit kaunseling UTM kerana masalah culture shock. Iaitu pada tahun 1984 daripada kampung pindah ke Kuala Lumpur, yang pada masa tersebut semua tahu masih lagi ada budaya-budaya ekstremisme, iaitu di segi agama dan juga di segi budaya. Yang mereka, kebanyakan mereka ni, kalau pelajar-pelajar Kelantan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, pada masa itulah mereka dengan pakaian seluar besarnya, dan salah satu budaya yang paling teruk saya rasa adalah ganja, yang mereka ini kebiasaannya akan terlibat sebagai satu status mahasiswa di UTM Jalan Geni pada masa tersebut. Tapi alhamdulillah, saya telah berjumpa pada satu petang bersama dengan pengasas UTM yang saya panggil Pakcik, yang saya tak kenal, yang telah menceritakan kepada saya tentang apa itu UTM. Yang saya tahu masa tersebut, masa awal-awal di UTM, Universiti Tendang-Menendang. Kemudian Universiti Tolong Melayu, sebab saya melihatkan UTM pada tersebut saya adalah pelajar yang kurang cemerlang, tetapi alhamdulillah diterima oleh Universiti Teknologi Malaysia untuk menuntut ilmu di UTM ini, yang saya rasa sekarang ini begitu gah di mata dan juga gah di pesada dunia. Dan di sini petang ini saya ingin berkongsi bagaimanakah berbahagia Tan Sri Ainuddin Wahid, iaitu arwah sekarang ini, yang telah mendokong satu falsafah, sesuatu yang amat-amat memberi saya soul, mengenal, memberi roh kepada saya, memberi jiwa kepada saya, untuk terus meneruskan pengajian dalam penuh kemiskinan, yang mana untuk makluman saudara dan saudari semua, pada tahun pertama saya dinafikan beasiswa kerana masalah borang beasiswa dicop dengan cop jari daun sirih dan dianggap rosaklah, dan saya terpaksa memohon untuk tahun seterusnya. Tapi alhamdulillah pada masa tersebut, pada tahun 1 tersebut, saya merasakan ada insan yang begitu istimewa dengan sistem di College UTM KL masa tersebut yang telah membantu saya sebagai pelajar yang miskin untuk meneruskan pengajiannya. Dan di sini saya melihat UTM diasaskan begitu teguh, begitu kuat, yang mana ciri-ciri penubuhan di UTM ini berteraskan Islam dan kemelayuan, yang mana perjuangan kita tahu, semua orang tahu bahawasanya yang Tan Sri Ainuddin Wahid adalah merupakan satu pejuang degil yang memperjuangkan Melayu, yang mana telah diangkat oleh Yang Hormat Datuk Tan Sri Tun Razak selepas peristiwa 13 Mei, yang mana dia telah diberi jawatan di Maktab
Teknikal Kuala Lumpur dengan jawatan pengetua pada 1 Ogos 1969, iaitu beberapa bulan selepas peristiwa 13 Mei, yang mana kita tahu tidak lain tidak bukan satu tugas yang berat untuk memertabatkan kaum Melayu, mengurangkan juran ilmu, juran ekonomi, dan untuk merealisasikan bahawasanya Melayu boleh. Dan di sini juga saya ingin berkongsi kepada saudara dan saudari semua, bagaimanakah lambang UTM dibuat. Dan saya alhamdulillah, lambang ini telah dicernakan oleh ayahanda saya. Saya memanggilnya ayahanda, walaupun pada dasarnya karakter dia dengan saya amat jauh berbeza. Iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Muhammad Said Fahmi, Said Mansur, yang mana telah menerangkan bagaimanakah asal-usulnya lambang UTM ini. Dan di sinilah soulnya, di sinilah rohnya, di sini jiwanya. Dan lambang ini bukan dibuat sekadar satu lambang, tetapi ini adalah merupakan kebijaksanaan dan juga kerjasama, sinergi pada masa tersebut antara pentadbir dan juga dengan yang berbahagia Tan Sri Arwah Tan Sri Ainuddin Wahid, yang ingin membentuk satu logo yang begitu sempurna pada pandangan saya dan juga kepada masyarakat UTM dan juga kepada siapa sahaja melihat logo ini, yang akan boleh digunakan daripada awal kehidupan kita sehinggalah kita mati. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, di situlah ada buku emas. Yang mana kita lihat buku emasnya yang di atas sekali. Dan di situlah ada kelalangnya. Dan di situ juga ada bulan sabitnya. Dan akhirnya di situ juga ada bulatan. Yang mana kita tahu. Dan saya baru mengenal. Dan saya baru mendapat roh UTM ini. Rupa-rupanya UTM bukannya Universiti Tanda Menenang atau Universiti Teknologi semata-mata, tetapi universiti untuk Tuhan dan manusia. Yang saya melihat inilah my soul, my kehidupan yang saya dapat. Disebabkan pada tahun pertama saya berada di universiti, saya begitu bangga apabila dihantar oleh ibu saya yang tersayang, bonda saya yang tersayang, yang memesan kepada saya, Fauzi, baliklah dengan segulun jazah. Dan jangan sekali-kali kau tinggalkan solat. Itu adalah perkataan keramat yang saya terima. Walau bagaimanapun, saya begitu sedih apabila saya berjumpa dengan yang saya panggil pakcik pada tersebut pada tahun 1984. Dia katakan, itu bukannya perjuangan. Itu bukannya yang UTM ingin lahirkan. Bukannya segulun ijazah yang ingin dilahirkan oleh UTM. Tetapi ingin melahirkan seorang, seramai mungkin pejuang-pejuang bangsa. Yang mana dia telah menggariskan beberapa perkara nanti yang saya akan kongsikan bersama dengan saudara dan saudari semua. Untuk kita lihat betapa UTM ini merupakan soul yang saya begitu yakin meletakkan ianya my soul ataupun your soul, ataupun merupakan jiwa-jiwa kita yang perlu dibangunkan, yang perlu diberi semangat, yang perlu dipertingkatkan demi generasi, daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Dan di sini juga, ini adalah merupakan pinta minda yang saya kira perlu saya kongsikan. Dan ini adalah merupakan satu amanah, satu bai'ah yang saya telah semasa saya pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Jalan Gendi. Saya berjumpa dengan Tan Sri Ainuddin Wahid setelah saya mendapat ruhnya kembali. Sebab saya kata macam tu, kawan-kawan saya
yang berada di sekitar Kuala Lumpur ramai yang kecondang, yang berprinsip hidup senang, mati muda. Saya Alhamdulillah, saya dapat diselamatkan apabila ke pusat kaunselor yang saya mana rata-rata pelajar bermasalah yang mendapat CPA 2.3 sahaja, yang mana dibimbing, diajar dan diberi petunjuk. Dan saya melihat UTM ini begitu besar, yang mana saya adalah salah seorang pejuangnya, iaitu semasa tersebut sebagai seorang pelajar. Yang mana dia telah menggariskan perkara yang saya tak tahu, dan juga saya tak tahu tujuan saya sebenar. Yang saya tahu saja, saya datang ke UTM untuk belajar, dapat sugul ijazah, bekerja membantu keluarga saya keluar daripada kemiskinan. Tapi Alhamdulillah, saya mendapat satu gambaran. UTM adalah merupakan satu tempat yang mana kita lihat, di situlah tauhidnya dibina, di situlah iman yang inat dibina, di situlah ilmu, dan di situlah satu ibadah, dan di situlah satu jihad, di situlah satu khalifah yang adil dan ihsan, yang mana saya melihat begitu perfect. Dan Alhamdulillah, saya telah sepanjang 4 tahun di universiti, saya melihat dan saya diberi satu peta minda yang saya merasakan saya adalah insan yang terlalu kerdil untuk menjadi pejuang yang mempunyai wadah yang begitu besar. Dan untuk makluman tuan dan puan-puan semua, rakan-rakan sekerja yang saya hormati, dan di sinilah saya meletakkan my soul, my community. Dan saya adalah merupakan insan kerdil. Saya mengharapkan perkongsian ini akan dapat diperjuangkan oleh sesiapa yang mendengar pada petang ini. Dan juga saya pasti yang berbahagia Tan Sri Ahmad Fauzi adalah merupakan pejuang, dan Datuk Seri Zaini Ucang, dan of course saya rasa Dr. Wahid adalah merupakan orang lama yang telah memperjuangkan perkara-perkara ini. Dan saya meletakkan di sini sebagai satu meta model untuk dikongsi bersama dengan tuan-tuan, supaya kita mudah ingat yang mana kita sekarang ni kadang-kala Melayu mudah lupa. Dan saya sendiri yang sentiasa lupa. Dan saya mengharapkan apa yang saya cakap ini bukan nak mengajar, tetapi untuk sama-sama berkongsi, lebih-lebih kepada diri saya yang telah berusia 55 tahun ini, yang saya merasakan mempunyai kekuatan, tapi saya ingin membina semangat saya untuk terus berjuang ke akhir hayat saya. Dan di sinilah saya ingin berkongsi yang mana pada dasarnya kami di UTM KL pada masa tersebut telah mengadap, dan saya Alhamdulillah dapat seorang ayah, yang mana saya adalah anak yatim yang telah kehilangan seorang ayah dalam usia umurnya 10 tahun, yang mana rasanya tidak dapat merasai sebagai seorang anak yang mempunyai ayah. Yang saya tahu, saya adalah anak yang sentiasa menginjil diri daripada masyarakat, dan anak yatim yang tidak mempunyai ayah. Tapi saya Alhamdulillah, Alhamdulillah saya mendapat seorang ayah di Universiti Teknologi Malaysia yang telah begitu tenang setiap waktu datang bercakap dengan mahasiswa setelah sembahyang, dan sentiasa mendampingi mereka-mereka yang terutamanya yang bermasalah lah. Dan di sinilah saya melihat bapa yang sentiasa memanggil semua mahasiswa UTM anak-anak. Dan inilah yang saya letak my soul, yang menjadikan saya, yang merasakan saya ada dapat satu kelahiran baru, mendapat satu perjuangan baru untuk meneruskan agenda
UTM ini. Dan di sini saya ambil beberapa keratan yang mana telah diisi dalam buku Tan Sri Ainuddin Wahid sebagai perjuangan yang mana kita lihat untuk kita sama-sama lihat dan dengar dan hayati, fahami dan jadikan perjuangan kita untuk masa akan datang. Yang mana dia telah meletakkan bahagia adalah anugerah rasa istimewa daripada Khalid. Bahagia terasa apabila beri pun rasa syukur, reda dan ikhlas menolak arti kepentingan diri. Namun bahagia yang hakiki hanya dapat dirasai bila kasih Khalid bersatu dengan makhluknya. Dan di sini saya rasa makamnya terlalu tinggi. Dan saya merasakan saya insan yang terlalu jauh untuk melihat perkara. Tetapi nak tak nak, saya sebagai insan yang telah mendapat rohnya, dapat soulnya untuk dikongsikan atau berkongsi dengan saudara dan saudari semua bagaimanakah seorang ayahanda telah mengubah minda, mengubah diri saya dan mengubah beribu-ribu masyarakat UTM untuk menjadi pejuang yang tak kunjung padam. Dan di sini juga saya meletakkan soul kemelayuan yang mana menjadikan hidup kita bersatu dengan alam, menjadikan diri kita sebagai pekerja ataupun sebagai pelajar ataupun bekas pekerja yang mana kita melihat soul kemelayuan yang ada di UTM ini. Dan saya berani dan rasa bangga menyatakan inilah yang menyebabkan semua, terutamanya mahasiswa-mahasiswa UTM, berbangga dan melihatkan bagaimanakah pembinaan UTM. Yang saya kira dalam pembinaan UTM ini bermulanya daripada lambang UTM-nya, seperti mana yang saya nyatakan tadi, dan seterusnya bagaimanakah bangunan-bangunan yang dibina, dan juga warisan-warisan yang ada serta tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam UTM ini yang saya merasakan begitu indah dan wow apabila kita berada di Universiti Teknologi Malaysia, lebih-lebih lagi di UTM Skudai ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, di sinilah saya berani menyatakan soul kita hendaklah sentiasa bersama dengan UTM. Dan inilah yang seperti mana saya, tuan-tuan dan puan-puan, adat resam Melayu, kita lihat keris Gangga Seirama Lela, yang mana kita melihat loh hijrahnya yang sentiasa kita pandang hari-hari sekiranya pergi ke bangunan. Dan dari situ, untuk makluman tuan-tuan seperti mana yang dimaklumkan oleh Pak Acara tadi, saya mula bekerja sebagai staf di UTM, iaitu di Pejabat Hal Ehwal Pelajar pada masa tersebut, yang mana saya melalui dua pemerintahan ataupun dua pentadbiran yang agak memang berbeza sebelum itu, yang mana kita melihat, yang kita tahu semasa yang berbahagia Profesor Muhammad Said Fahmi, Said masuk sebagai dekan fakulti dan juga sebagai fellow di college di TMKL, iaitu di Kampung Baru, dan seterusnya menjadi timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar di UTMKL pada masa tersebut. Memang saya merasakan sesuatu yang baru saya dapat, yang diterjemahkan oleh yang berbahagia Profesor Emeritus Said Fahmi, yang mana dia adalah merupakan salah seorang staf yang diambil oleh yang berbahagia Tan Sri Ainuddin Wahid untuk meneruskan perjuangan, dan dia meninggalkan kemewahan sebagai seorang jurutera
Petroleum untuk bersama-sama dengan UTM yang saya kira yang dinyatakan kepada saya perbezaan gajinya terlalu besar, tapi disebabkan soul, disebabkan amanah jiwanya telah dibeli atau telah diambil oleh Yang Tan Sri Babaga Tan Sri Ainuddin, ia menjadikan seorang pejuang pada masa tersebut untuk memastikan pelajar-pelajar yang saya kira masa itu dalam proses peralihan, yang mana di tahun 1984 dan sebelumnya kita ada pertembungan dua budaya yang saya kira itu merupakan, kalau yang berbahagia Profesor Emeritus Syed Fahmi berada di situ, banyak cabaran dan challenge yang kebanyakannya yang semasa pentadbirannya saya tengok begitu tegas, begitu mengambil maklum, begitu prihatin tentang siswa yang saya terima, dan saya walau bagaimanapun ketegasannya yang ramai mahasiswa pada masa tersebut agak takut dengan hal ehwal pelajar. Tetapi Alhamdulillah pada tahun 1992 setelah saya sebagai penerima daftar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar tersebut telah mengalami satu paradigma dan saya merasakan satu perubahan perlu ada di Pejabat Hal Ehwal Pelajar, yang mana bukannya pentadbiran dulu tak baik, tapi mungkin untuk ditambah baik lagi. Dan di sinilah pada tahun 1992 di bawah penolong pendaftar kanan masa tersebut, saya ingat lagi, Cik Halimah Baki merupakan pegawai pentadbir di situ dan juga yang telah memegang jawatan pada masa tersebut sebagai timbalan Naib Chancellor. Sebelum itu Tuan Syed Fahmi sebagai Chancellor, dan seterusnya masa tersebut ada seorang insan lagi yang begitu lembut yang mendidik saya, iaitu Profesor Yusof, yang mana saya melihat ciri-cirinya yang sebagai seorang pendidik daripada Fakulti Pendidikan, dan seterusnya saya telah berkhidmat dengan kaunselor Profesor Tajuddin Ninggal, yang mana telah bersama-sama dengan tim HEMA ataupun HEP membentuk satu budaya yang lebih mantap lagi, yang mana pada tahun 1992 saya melapor diri pada 1 bulan Jun 1992 dengan satu tekad ingin melihat HEP lebih prihatin. Dan Alhamdulillah pada masa tersebut dan pada tahun tersebut, cogang kata kita prihatin telah dibuat pertandingan tema atau moto pada masa tersebut, dan Alhamdulillah saranan saya telah menang dalam pertandingan untuk mewujudkan moto HEP pada tersebut. Dengan kata lain, yang sekarang ini telah diguna pakai semenjak tahun 1992 dan sehingga 2012 masih lagi digunakan, dan sehingga kini walau bagaimanapun telah ditambah baik oleh yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor di Awal Pelajar, tetapi yang telah tertulis, telah termaktub semasa berbahagia Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Ninggal telah mewujudkan satu metamodel atau satu soul lagi, yang mana kita sama-sama dengan mahasiswa, bersama-sama dengan pengetua kolej, bersama-sama dengan staf HEP, yang mana saya ingat lagi Cik Ismail, Cik Dahari, Cik Amir dan beberapa lagi masa tersebut, kita melihat sesuatu yang baru kita perlu terokai, yang telah mewujudkan satu metamodel baru, iaitu model TPTPN, yang mana telah digaris, didesainkan sebentuk ini dan dicantikkan oleh saudara Muhammad Farid Saji, yang mana kita melihat untuk melahirkan mahasiswa teraskan kepada metamodel yang telah diberi oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ainuddin Wahid, diwujudkan, dibuat sesuatu yang lebih baik lagi,
yang mana untuk melahirkan holistik individu sebagai mahasiswa di UTM ini yang berteraskan kepada 3 perkara: kecemerlangan akademik, kecemerlangan personality dan social development, dan juga career development. Yang saya melihat perkataan-perkataan daripada dulu, iaitu integritinya, independennya, proaktifnya, teamworknya dan resilientnya dan respectfulnya telah termaktub dan telah diperkayakan dengan bantuan-bantuan pihak-pihak lain. Dan ini saya merasakan daripada soul tersebut, saya merasakan saya beranilah dan bahawasanya tidak salah untuk saya berkhidmat dengan, tidak salah untuk saya belajar di UTM dan terusnya memberi perkhidmatan saya sehingga kalau ikutkan semasa tersebut memanglah sampai 5-8 pencen, dan walaupun bagaimanapun sekarang ini saya telah akan berkhidmat sehingga 60 tahun. So inilah yang menyatakan kepada saudara dan saudara mengapa soul tersebut saya jadikan my soul, dan saya mengharapkan perkara-perkara ini juga akan menjadi soul saudara dan saudari semua, yang mana kita melihat perjuangan kita pada hari ini adalah untuk melihat kepada keseimbangan kerana Tuhan dan manusia, untuk melihat keseimbangan mahasiswa dan juga kita sebagai staf dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual, dan juga yang mana kita sama-sama untuk mendidik mahasiswa ke arah tersebut. Dan seterusnya, alhamdulillah saya dapat dibimbing oleh ENC lama, iaitu Profesor Zain, dan seterusnya kepada bos lama saya, saya Profesor Sufri, dan saya merasakan di sinilah saya meneruskan agenda-agenda atas soul yang bersama-sama dengan tim ini yang melihat kepada Life Ready Graduate Week, yang mana idea asalnya sama-sama dengan berbagai Profesor Dr. Zainuddin Muhammad Manan yang telah menggariskan High Five Development Holistic Talent Innovative Stage the Prospecting Life, yang mana kita melihat satunya jabatan di bawah perkhidmatan saya, iaitu di DMI League masa tersebut, untuk memastikan Life Ready Graduate untuk mencapai perkara tersebut telah digariskan oleh yang berbagai Profesor IR Dr. Zainuddin Muhammad selaku Timbalan Naib Chancellor Akademik pada masa menggariskan perkara ini untuk kita, dan perkara ini terus diteruskan oleh yang Timbalan Naib Chancellor Akademik yang sekarang ini, yang telah menambah baik lagi apa yang ada sekarang ini. Saya tayangkan di skrin. Dan di sini juga saya melihat rangka My Soul, My University, yang mana telah dibawa oleh saya dimaklumkan bersama dengan NC Profesor Datuk Wahid, bersama dengan Profesor IR Zainuddin, dan juga Prof Safri, dan beberapa lagi think tank yang melihat transformasi UTM League. Dan saya pada masa tersebut sebagai seorang pentadbir yang merasakan bersama-sama untuk meneruskan perjuangan, dan saya merasakan sealiran seperti mana yang saya dapati semasa saya dididik sebagai mahasiswa dan dilatih semasa di Hajar, yang melihat perkara ini, meletakkan perkara ini satu perjuangan yang mana kita mestilah ada wisdomnya, ada humanitiesnya, dan ada entrepreneurnya untuk kita terus maju jaya. Dan di sinilah saya lihat mengapa dan saya berani saudara dan saudari perlulah menjadikan your soul saudara dan saudari adalah My UTM. Dan di sinilah kita dapat melihat kepada perubahan-perubahan, transformasi yang berteraskan kepada perkara tersebut, yang mana sekarang ini kita lihat inilah peranan Life Ready, kita lihat untuk dibuat. Dan ini saya merasakan
sesuatu yang kita perlu perjuangkan, perlu meneruskan perjuangan dengan cara kita sendiri, mengikut jabatan kita sendiri, mengikut kekuatan kita sendiri, dan mestilah kita bersatu dan faham untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan ini elemen-elemen, dan saya melihat untuk tuan-tuan dan puan-puan semua sebagai perkara yang untuk kita fikirkan. So daripada apa yang saya nyatakan tadi, berkenaan dengan lahirnya bagaimanakah didikan dan diteruskan dengan pejuang-pejuang yang saya kira begitu mantap, yang begitu besar. Dan kita lihat UTM gerak maju, terus maju dan maju. Dan sekarang ini, alhamdulillah, saya dapat bercakap berkenaan dengan ISIS, perkongsian ilmu ini, kerana pentadbiran kita, pihak-pihak pengurusan melihat perkara ini amat-amat diperlukan, amat-amat perlu dikongsikan, dan juga perlu dihayati, difahami dan dilaksanakan. Dan di sinilah ruang untuk saya berbicara. Dan saya kira untuk saudara dan saudari, mengapa MySo, MyUTM saya letakkan. Dan saya merasakan, dan rakan-rakan lain di jabatan saya melihat perkara ini adalah satu keindahan, satu keagungan, satu anugerah yang diberi oleh Allah kepada kita semua untuk kita sama menjadi pejuang. Walaupun sekecil mana kita, serendah mana jawatan kita, dan setinggi mana kita, sebenarnya kita tidak akan lari daripada apa yang kita gariskan, apa yang Allah gariskan kepada kita. Mana saya merasakan dan saya berani, UTM adalah MySo. Tapi walau bagaimanapun, saya serah juga kepada yang dan ini adalah merupakan saya perkongsiannya ilmu, dan saya begitu yakin bahawasanya kita perlu meneruskan perkara ini. Alhamdulillah, saya merasakan perkara ini telah dilaksanakan, diuruskan oleh pentadbir-tadbir pengurusan tertinggi Universiti Teknologi Malaysia, dan begitu tanpa mengenal jemu, mewujudkan peraturan, membuat kempen dan juga menganjurkan berbagai-bagai program. Masuklah program pada petang. Dan di sinilah saya merasakan satu persoalan yang saya ingin kongsi dengan saudara dan saudari semua. Dan saya minta saudara dan saudari juga bersama-sama dengan saya. Dan kadang-kadang dalam usia ini, saya melihat ke mana kita, di mana kita. Dan ini adalah satu metamodel lagi yang saya dapat melihat, yang saya dapat ilmu daripada yang saya panggil ayahanda, Profesor Emeritus Syed Muhammad Fahmi Syed Mansur, yang mana merupakan orang yang paling saya gerun, paling takut. Tapi alhamdulillah, apabila saya mengenal Profesor Emeritus Syed Fahmi yang begitu tegasnya, yang begitu kata berani, dan saya merasakan pada tahun 1988-89, saya adalah seorang yang begitu lantang berdebat dengan Profesor Syed Fahmi, yang melihat bahawasanya apa universiti kepada pelajar-pelajar. So alhamdulillah, dia telah menceritakan kepada saya sebagai timbalan Chancellor hal ehwal pelajar pada masa tersebut, 1988
setuju dan juga kepada bagaimanakah kita perlu hidup di universiti ini, dan ini telah digariskan ke mana dan di kita arah tuju yang sebenarnya. Dan di sini pada petang ini saya ingin membuka minda saudara, dan saya sebenarnya bimbang dalam usia 55 ini terfikir di dalam benak fikiran saya. Dan juga saya merasakan kepada mereka juga perlu rasa bimbang. Dan perkara-perkara yang perlu dibimbangkan ini seperti mana yang boleh saudara fikirkan. Sama ada kita sihat ataupun kita sakit. Dan suasana sekarang ni alhamdulillah, seperti mana tuan-tuan dan puan-puan kita dapat bersama di Webex ini dan di Facebook ini, kita dapat berkongsi dengan saudara dan saudari semua. Berarti kita sihat dan kita tak perlu bimbang. Anugerah Allah yang diberikan. Tetapi sekiranya anda sihat, alhamdulillah. Tapi anda tidak perlu risau. Tapi sekiranya anda sakit dan kita dalam usia ini mungkin ada beberapa penyakit yang akan kita hadapi. Dan kita perlu bimbang dua perkara lagi. Iaitu sama ada sembuh atau kita akan, kalau sekiranya tersakit. Dan sempena COVID sekarang ni kita tengok rakan-rakan kita dan masyarakat di sekeliling kita dan telah mati syahid dan beberapa. Dan ini lagi persoalan yang saya nak ingin kongsikan dengan saudara dan saudari semua. Jika kita sembuh, anda tak perlu risau ataupun kita tak perlu risau. Tapi jika kita mati, ada dua perkara yang perlu kita bimbangkan. Dan mati tak tahu bila. Dan kita perlu rasa bimbang sekiranya kematian menjemput. Ini yang kita mungkin berfikir-fikir. Dan ini telah saya mendapat jawapan bersama-sama dengan Tan Sri Ainuddin Wahid, dan seterusnya andaya saya kedua, Tuan Syed Fahmi, yang telah menunjukkan satu laluan, satu soul, satu roh, satu jiwa yang mengusik kalbu saya, yang mana kita akan sama ada ke syurga atau. Tapi saya yakin kepada semua yang siapa yang berlihat di Facebook ataupun di Webex, kita pasti akan memilih ke syurga. Dan kita sentiasa berdoa, kita adalah ahli-ahli syurga. Dan kita tahu, dan kita tak nak ke neraka. Kita tahu begitu azabnya. Begitu kita semua untuk melihat perkara ini. Dan jika anda masuk syurga, alhamdulillah, anda tak perlu risau. Tapi ke anda masuk neraka ataupun anda akan sibuk beramal, ibadah, sedekah, berbuat baik, bersalam-salam dengan maafan dan rakan-rakan. Tidak ada masa untuk kita merasa bimbang. So oleh yang demikian, saya menyeru diri saya dan rakan-rakan saya, rakan sejawat saya untuk bersama-sama kita meneruskan perjuangan ini. Yang mana jadi saya merasakan kita janganlah bimbang. Walaupun pemikiran kita melihatkan perkara. Sebab sesiapa yang berada di UTM ini, insya-Allah dengan mantap, dengan meta model yang telah ada, dengan arah dan tujuan yang jitu, dan saya merasakan berpandukan kepada Al-Quran yang mana telah digariskan oleh Bahagia Tan Sri Ainuddin, telah diperjuangkan oleh mereka-mereka di pengurusan tertinggi
Dan insya-Allah kita mengharapkan kita adalah salah seorang akan meneruskan perkhidmatan ini dengan ikhlasan. Kerana keikhlasanlah akan kita akan bersama-sama untuk bertemu dan kita sama-sama berdoa kita akan berjumpa di syurga. Dan oleh demikian orang kata my soul my universe, untuk Tuhan dan manusia, dan juga dulunya dan sekarang telah digunakan kerana Tuhan manusia. So saya merasakan, saya yakin bahawasanya kita adalah insan-insan yang terpilih untuk menjadi pejuang, teruskan perjuangan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi insan yang meneruskan perjuangan. So saya rasa halo. Ya, teruskan Cik Fauzi. So, okay. Dan saya merasa itulah yang saya ingin berkongsi dengan saudara dan saudari semua. So, saya mengharapkan pada mereka akan terus bertanya sekiranya ada apa-apa yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dan semua untuk kita sama-sama meneruskan perjuangan yang telah dilaksanakan untuk kita oleh para pengurusan tertinggi. Kita mulakan tekad dan bermula hari ini ataupun saudara dan saudari telah mula lama lagi seperti saya mengharapkan kita adalah pejuang-pejuang walaupun kita tidak seperti sebesar tanggungjawab yang telah diberi kepada yang saya tunjuk di kanan. Mereka saya pasti mempunyai satu amanah yang tinggi. Saya merasakanlah kita sebagai pentadbir ini perlu mendukung cita-cita tersebut. So saya kira setakat itu dulu boleh saya kongsikan saudara dan saudari, dan saya serah kembali kepada pak acara kita. Walau bagaimanapun saya minta saudara dan saudari sebagai sesuatu yang untuk kita sama-sama hayati, untuk menjadikan perjuangan kita di universiti ini untuk kita meneruskan hayat kita, meneruskan pekerjaan kita dengan menghayati dengan penuh ikhlas dan seperti mana yang telah di sini. Dan akhir sekali, marilah kita sama-sama menghayati lagu Ihsan yang dinyanyi saudara Sudirman Najjar Shad yang telah divideokan oleh yang kawan seperjuangan saya, itu saudara Said Supandi, telah tunjukkan satu video yang kehidupan UTM ataupun warisan yang telah ditinggalkan dan telah dikecapi oleh masyarakat UTM ini. Dan dengan itu saya serah kembali kepada cara kita. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Fauzi. Jadi sebelum kita ke sesi Q&A, kita pendengarkan dulu lagu Warisan. Cik Fauzi boleh mohon untuk tutup dulu slide tak? Okey, boleh. Saya stop share. Ya. Okey.
Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita ke sesi Q&A dan diharap Cik Fauzi dapat um, menjawablah pertanyaan. Okey, soalan yang pertama yang datang daripada Puan Hanifah Ahmad bertanyakan, boleh tak Encik Fauzi kongsikan kepribadian Tan Sri Aminuddin dan supaya kita boleh menjadi contoh dan tauladan kepada kita semua. Okey, insyaAllah boleh saya merasakan perkara ini memang saya perlu sentuh banyak yang mana saya melihatkan pertama kepribadian Tan Sri Ainuddin lah. Yang mana pada masa tersebut kami terutamanya pelajar-pelajar daripada Kelantan lah. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, semasa di Kelantan kita tahu nama Tan Sri Ainuddin dan juga lebih-lebih lagi nama yang berbagai Profesor Syed Fahmi telah dapat kami ketahui. Yang mana yang kita lihat gambaran-gambaran yang diberi amat-amatlah saya kira kurang manis dan kurang baik. Tapi Alhamdulillah apabila saya berada di Universiti Teknologi Malaysia, saya disambut, disapa dengan begitu mesra dan begitu berhemah dengan begitu lembut yang mana pendekatan Profesor iaitu Tan Sri Ainuddin yang melayan kami sebagai anak-anak, yang mana pendekatannya yang saya lihat setiap kali waktu solat akan berada di Masjid UTM dan juga di pagi hari kami kadang-kala sentiasa bersampa dan makan bersama-sama di Dewan Makan. Dia sebenarnya sentiasa begitu senyum, begitu lemah lembut dan walau bagaimanapun untuk makluman saudara dan dia begitu tegas. Yang mana pada zaman saya pada masa tersebut kita ada dua kumpulan iaitu ekstremis yang saya kira merupakan yang agak orang kata rebel ataupun agak kasar, yang mana kumpulan-kumpulan ini yang kita kenali juga sebagai ekstremis agama lah. Dan satu lagi kumpulan yang begitu membudayakan budaya-budaya Mak Saleh. Yang terutamanya kalau pada masa tersebut, kalau April Fool tu memang mestilah satu aktiviti yang perlu dilaksanakan. Oleh demikian, dengan begitu berhemah, Tan Sri Ainuddin Wahid turun bersama-sama memberi penerangan secara formal dan juga tidak formal. Dan begitu juga dengan saya kira pada masa tersebut bagi Tan Sri Ainuddin Wahid iaitu Tuan Syed Fahmi yang mana yang begitu prihatin dengan pelajar dan juga yang begitu tegas dengan mahasiswa mesti mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan pribadi yang saya dapat daripada Tan Sri Ainuddin merupakan seorang ayah yang mana sifat-sifat keayahan ataupun seorang ayah yang dapat membimbing, yang menunjuk ajar dan juga mengisi supaya dia tahu apakah kelemahan-kelemahan kita, apakah masalah kita tanpa kita memberitahu kepadanya. Contohnya saya sendirilah memang apabila berhadapan dengan yang berbahagia Tan Sri, yang saya merasakan saya tak pernah merasai seorang ayah mengusut bubun yang setelah saya agak pelajar yang murang yang berada di satu penduru di masjid yang rasa memang amat rindu kepada ibu saya, bonda saya yang mana pada masa tersebut saya didatangi oleh pakcik tersebut dan duduk bersama-sama bersila dan menanyakan masalah tersebut dengan penuh orang kata jiwa keikhlasan yang saya dapat
Bukannya dibuat-buatlah, saya merasakan, sebab itu saya mengiktirafkan dan dia sendiri yang memanggil kita anak-anak, yang mana panggilan yang begitu manja, walau bagaimanapun begitu tegas, yang mana saya untuk makluman saudara kat saya memang dibuat yang mana merupakan seorang pelajar yang begitu baik, dan dia merupakan satu-satunya mahasiswa yang menjadi imam di Masjid UTM, yang walau bagaimanapun dia disebabkan beberapa perkara terpaksa, yang berbahagia Tan Sainuddin menamatkan pengajiannya, yang mana itu yang saya kira mereka ini agak ekstremis lah, boleh dikatakan. Walau bagaimanapun ketegasan yang berbahagia Tan Sri, kelembutan yang ada sebagai seorang tenteri, dan juga sentiasa mengambil tahu. Sebab saya lihat dia berada di dalam lingkungan kampus, dan kita kalau pergi di TMKL tu, rumah Tan Sri Ainuddin Wahid yang berada, yang masa tersebut waktu subuh, waktu solat memang merupakan sesuatu yang kita bersama. Dan begitu juga saya melihat kepada NC yang seterusnya, yang mana telah mendapat budaya tersebut, telah dibudayakan. Yang mana kita lihatlah di UTM ini, desainnya yang kita lihat, masjid di sebelah bangunan pentadbiran, masjid di sebelah Dewan Besar kita Sultan Iskandar, masjidlah dikelilingi oleh fakulti-fakulti, yang mana pentadbir-pentadbirnya dan library-nya yang menjadi tumpuan pelajar, yang mana di sinilah budaya lebih tahu, rasa kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang, keikhlasan yang saya merasakanlah, dan memang terasa sifat-sifat kebapaan Tan Sri. Dan saya merasa bukan saya saja yang merasa tersebut, sebab rakan-rakan seperjuangan saya masa tersebut, iaitu Tan Sri Zaini Ujang, senior saya setahun saja, merupakan seorang yang intelijen, yang bagus berpidato. Bukan sahaja berpidato yang terbaik, dia sentiasa dan berfikir bagaimanakah menambah baik pejabat harian pelajar masa tersebut. Dan begitu juga rakan-rakan saya yang lain, saya kira memang kita walaupun rasa orang kata marah, tapi disebabkan ciri-ciri kebapaan dia, kasih sayang dia, kelembutan dia, ambil tahu dia, yang sentiasa memberi perkhidmatan ataupun melihat kemudahan pelajar, kesusahan pelajar yang perlu ditangani. Yang mana saya melihatlah pengalaman saya bersama dengan Profesor Syed Fahmi pada saya tinggal di Kampung Baru, yang mana pada masa tersebut saya balik pukul 2 pagi. Seorang pelajar terpaksa balik pukul 2 pagi disebabkan terpaksa bekerja. Pada tahun pertama saya tidak mendapat apa-apa beasiswa, yang dapat bantuan daripada abang saya, dan of course daripada mak saya tak akan dapat apa-apa lah bagi saya suri rumah, yang mana saya melihat saya terpaksa bekerja. Dan pada masa tersebut saya masih ingat lagi dalam hidup saya, iaitu yang berbagai Tuan Syed Fahmi sebagai fellow pada masa tersebut menjemput saya ataupun menahan saya daripada pukul 2 hingga ke subuh, dan bertanya masalah saya, dan perkara ini telah diajukan kepada yang berbahagia Tan Sri Ainuddin Wahid, merupakan salah seorang pelajar, dan saya alhamdulillah mendapat bantuan daripada pihak Haiwan Pelajar, dan juga mendapat perhatian daripada Tan Sri Ainuddin Wahid. Dan saya merasakan ciri-ciri kebapaan dalam mesra, dalam penuh kasih sayang, tapi penuh ketegasan. Inilah sifat-sifat yang saya lihat kepada Tan Sri Ainuddin Wahid, dan saya rasa tak segan dan tidak malulah. Dan semua pada zaman saya dulu, semasa Tan Sri Ainuddin, memang kita anggap kita ini adalah anak-anak UTM, kerana kita dibahasakan oleh yang berbagai Tan Sri dengan panggilan anak-anak. Seperti mana yang saya boleh share dalam slide-nya, yang kalau kita lihat dalam
dalam ceramah saya tadi, ada pantun yang telah digaris, ditulis oleh Tan Sri Ainuddin semasa majlis haluan pelajar atau perjumpaan dengan pelajar. Saya merasa itu yang ni saya cuba nak share ni. Why? Okey. Nampak Boleh. Sekejap tak keluar. Okey. Okey. Yang ni. Contohnya ni. Yang anak-anak ni. Contohnya yang ada di sebelah tu. Saya bacalah. Sepokok nyatuh di gunung Manang. Tidak bermula burung bermain. Tempat jatuh lagi dikenal. Ini kan pula tempat bermain. Ikan belanak, ikan gelama. Nampak melata memakan perangan. Walaupun anak-anak meninggalkan kami, jauh di mata, di hati jangan. Anak-anak yang dikasihi, inilah sentiasa terkeluar daripada mulut Tan Sri Ainuddin Wahid. Dia mengasihani dan dia mengisi dengan falsafah, dengan model, role model lah sebenarnya saya kira. Dia menyeru kami pagi-pagi di surau dan pagi-pagi beriadah. Dia sendiri bersama-sama di surau, bersama beriadah. Bersama-sama yang saya sentiasa jumpa, iaitu yang berbahagia Profesor Syed Hamis masa dia menjadi Timbalan Chancellor Halia Pelajar, dan juga dan saya melihatlah ayat-ayatnya, baris-barisnya dikatakan sebagai ciri-ciri ayah. Pucuk pau Tanjung Jati, anak pelata di tapak tangan. Kalaupun jauh anak-anak pergi, di mata, di hati jangan. So, ini yang saya melihat buah pauh masa sekata di dalam hati terhidap samun. Walaupun jauh anak-anak di mata, cogang kata universiti mestilah diimati. Dan inilah saya melihat perkara-perkara tersebut, yang mana saya melihat pengisian dan cara dia mengasihani dengan penuh keikhlasan dan juga penuh kebapaan. Dan sifat-sifat itu memang saya sebagai anak yatim memang teramat-amat teruja dengan perkara tersebut. So itulah saya boleh dapat sedikit ciri-ciri kepribadian yang berbagai, tetapi untuk makluman Tan Sri begitu tegas dengan pegawai-pegawainya pada masa tersebut. Dan kita merasakan satu pembelaan daripada bapa lah, yang saya rasa, dan mungkin boleh bertanya kepada Tan Sri Zaini Ujang ataupun boleh bertanya kepada Datuk Ahmad Fauzi sendiri, yang mana mereka ini adalah rakan-rakan seangkatan satu seperjuangan kami semasa di UTM dulu. Okey, itu saja yang boleh saya ni. Kalau sekiranya ada soalan lain. Okey, nampaknya soalan tu saja. Ada yang lain nak bertanya? Boleh? So mungkin kalau tak ada, mungkin saya boleh explain yang ini sikit lagi berkenaan dengan yang ini, mengapa Kementerian Medal ini yang saya terima, dan ini perkara-perkara yang sentiasa dinyatakan oleh Tan Sri. Yang mana kita sebagai mahasiswa atau sebagai staf pun dalam ucapan dia menyatakan pengajaran dan pembelajaran ini adalah penting, dan pendidikan amat penting kepada mahasiswa, dan juga pensyarah-pensyarahnya mestilah memberi pendidikan dengan penuh keikhlasan. Dan keduanya, budaya atau warisan Malaysia, yang mana pada tersebut kita tahu ramai kebanyakannya pelajar-pelajar di UTM memang bercampur. Walau bagaimanapun, kami terutamanya pelajar-pelajar Melayu yang mana sentiasa diingatkan kita adalah pewaris, kita adalah perjuangan, dan kita mestilah
bersama-sama untuk mengekalkan kebudayaan, iaitu kebudayaan cemerlang mahasiswa bangsa tersebut. Dan untuk makluman, pada zaman saya memang tak ramai pelajar-pelajar yang cemerlang di kalangan kita Bumi Putra. Tapi Alhamdulillah, Tan Sri Zainuddin begitu yakin dan begitu bersemangat. Memang dengan pensyarahannya, dengan pelajar-pelajarnya telah terbukti telah dapat melahirkan ramai mahasiswa yang cemerlang. Seperti mana yang kita tahu sekarang ini, terbuktilah atas seperti Datuk Zainul Ujang, dan juga yang memegang jawatan-jawatan besar di seluruh Malaysia sekarang ini, terutamanya di sektor harta tanah, sektor laskar, sektor semualah. Saya melihat kebanyakan yang datang daripada Universiti Teknologi Malaysia yang mana telah memegang jawatan yang besar-besar. Contohnya Syed Alwi, saudara Anwar Musa, iaitu yang mendahului kami lah. Maka mereka ini dengan orang kata meta-model yang sedemikian dapat dilahirkan, dan seterusnya untuk generasi yang akan datang. Yang sekarang ini kita ada Profesor Madia, dan kita ada Cik Dr. Ishan, pengarah alumni, dan banyak lagi lah pensyarah dan profesor-profesor yang kebanyakan adalah alumni UTM. Itu saja yang saya rasa, dan saya rasa mereka pun apa yang saya buat, dan ini merupakan yang saya diterjemahkan lagi, diperkuatkan lagi oleh yang berbagai Profesor Syed Fahmi lah. Inilah ilmu dan juga yang saya merasakan untuk saya kongsikan bersama dengan para pendengar pada petang ini. So, okey, ada pertanyaan tu? Kalau tak ada, Baik, daripada para hadirin ada apa-apa lagi pertanyaan atau soalan yang boleh dikemukakan? kalau tak ada, saya merasakan cukup setakat ini. Saya juga akhir katalah mohon maaf dan sekiranya ada tersalah cakap, dan juga tadi saya juga minta maaf sebab ada masalah teknikal, gambar saya tak keluar, dan Alhamdulillah dibantu oleh dia. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih, dan saya merasakan marilah kita sama-sama mensedekahkan Al-Fatihah kepada yang berbagi Tan Sri Zainuddin yang telah meletakkan kita satu asas yang begitu kukuh, satu ruh, satu jiwa pada UTM, yang telah menggariskan falsafahnya, yang telah meletakkan moto yang begitu teguh, yang mana kita yakin insya-Allah kita adalah pejuang dan kita adalah yang dikategorikan sebagai pejuang yang akan mati syahid untuk meneruskan agenda dan juga transformasi yang telah dibuat oleh Universiti Teknologi Indonesia. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan insya-Allah kita baliklah dengan ingatan ini bahawasanya dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi, dan seterusnya. Insya-Allah jangan bingung dan jangan apa, kita teruskan perjuangan kita. So, okey. Ya, terima kasih. So, saya serah kepada saudara Zali untuk Baiklah, nampaknya kita sudah sampai di penghujung majlis. Sebelum itu, marilah kita onkan kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Mohon Cik Fauzi untuk tutup slide dulu. okey, boleh? Okey, mohon semua
onkan kamera masing-masing. Saya tak keluar tak keluar. Okey, Terima kasih ada semua. lagi? Rakam sejuangan Cik Jalil. Alhamdulillah. Cik Jalil. Lama tak nampak. Haji Cik Jalil Linda. kat mana ni? Jalinda. Terima kasih. Cik Nasir tadi. Memang Kelantan. Ini Encik Bozi Rakam bagus. sejuangan saya Kongsian baru. yang satu saya rasa very interesting lah. Untuk generasi akan datang. Okey. Terima kasih Len. Kita Alhamdulillah. sama-sama di HCP Len. Itulah sama-sama. Pengalaman bersama dengan saya Fahmi. Satu pengalaman yang saya rasa very interesting walaupun agak tegas tetapi banyak pengajaran yang kita bolehi. Cik Bozi. Saya kena gantung kaki ke bawah. Itu biasalah, itu biasalah. Tu. Okey, sabar saya tahniah lah TNC, pejabat TNC. Okey. Cik Bozi. Terima kasih. Okey, kita senyum. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Okey, Terima baiklah. kasih Cik Bozi. Terima kasih Zani. Ya, terima Sama-sama. kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak nampak. Lama tak nampak Cik Jalil. Okey, Assalamualaikum. So, terima kasih kepada surat teknikal semua ya. Okey, baiklah. Baiklah, akhir kata saya bagi pihak Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Fauzi bin Abdul Rahman atas sesi perkongsian ilmu sebentar tadi dan ianya banyak memberi manfaat kepada kita semua. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua staf Jabatan TNCAA dan UTM yang menghadiri majlis pada petang ini dengan kehadiran seramai 45 orang di Webex dan 46 orang di FB Live. Jadi saya juga memohon maaf jika terdapat kesilapan dalam sepanjang mengendalikan siri ISIS JTNCAA bilangan 6 ini. Sebelum kita bersurai, marilah kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-As. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi.